Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Baru sebentar tadi di Dewan Rakyat sahabat semua, MP PAS koyak kerana membuat tuduhan, ya, dan selepas ditanya oleh Menteri Pengangkutan, akhirnya terdiam memalukan diri sendiri sahabat semua. Adakah katanya semua rosak? Kalau semua empat biji itu tidak bergerak. Tetapi selepas ditanya balik katanya satu rosak. Tetapi apabila diberikan pencerahan, cerahnya pun yang rosak sahabat semua. Inilah tabiat daripada MP-MP daripada parti PAS sahabat semua, yang begitu senang membuat tuduhan fitnah. Bukan di luar sahabat semua, tapi di dalam Dewan Rakyat, yang didengar dan juga ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia maupun daripada luar negara. Sangat-sangat memalukan. Jadi menarik untuk kita tonton bersama dan juga kita nilai, inikah pemimpin katanya daripada Parti Islam se-Malaysia. Perangai, kelakuan, membuat kenyataan sembrono sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita dengar video ini dan nilaikan sendiri apakah standard MP-MP daripada Parti PAS ini sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya mau kita bersama-sama untuk menonton video ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Mama itu separuh betul saja. Bukan saja Pulau Pinang. Tempat-tempat lain kita pun jago bantu. Kelantan juga kita bantu. Lapangan terbang Kota Baru juga kita teruskan. Tak berhenti pun. Ini Kerajaan Madani. Yang Berhormat Menteri. Boleh. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Puan Speaker. Kesinambungan daripada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Jelutong sebentar tadi. Sekarang ini rakyat Pulau Pinang ada sedikit keluhan berkaitan dengan isu feri. Yang mana kalau kita lihat baru-baru ni feri telah diberikan dalam jumlah 4 buah, satu perkara yang baik. Cuma sekarang ini dari sudut pengoperasiannya, sebab baru 3 bulan dia beroperasi, tetapi rakyat sudah mengeluh kerana banyak feri yang rosak. Adakah anda dengar sahabat semua? Katanya banyak feri yang rosak. Banyak feri yang rosak. So ini adalah satu tuduhan. Benarkah semua feri yang baru itu yang diberikan kepada yang disediakan di Pulau Pinang ini rosak? Mari kita dengar sekali lagi pencerahan ini sahabat-sahabat semua. Jadi mungkin pihak YB mungkin boleh ambil sikit perhatian. Terima kasih. Feri yang rosak ini merujuk Feri kepada yang baru ke feri lama? Yang baru tu. Feri baru saya tak boleh. Apa yang rosak? Dia kita dapat 4 biji tapi yang beroperasi 3. Jadi masa bukan dia sebabnya dia. Sahabat semua, sekali lagi dah cakap tadi semua rosak. Sekarang ini katanya 3 beroperasi, 1 rosak. Jadi mana satu betul? Ya, kenyataan yang tidak konsisten, tuduhan yang melampau sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita dengar, benarkah satu itu rosak atau keempat-empat? Ini dia. Sentiasa ada satu yang spare. Dia bukannya rosak. okay. Dia biasa dari segi operasinya, walaupun ada 4, dia operate 3, satu sebagai spare. Kalau apa-apa berlaku kepada feri yang sedia ada itu, baru dia diaktifkan. Okay. Jadi bukannya rosak lah yang Muhammad. Cuma sekarang ni dari sudut perjalanan pun ada dipertikaikan oleh kita akan cuba tambah baik. Terima Apa-apa kasih. maklum balas itu akan dapat diterima baik oleh pihak Penang. Terima kasih. Langkawi tak ada kena-mengena dengan feri kan? Pulau Sehubungan dengan Jelutong, Yang Berhormat Menteri. Saya terpanggil juga Yang Berhormat Menteri dan rasa sedih, pilu dan rasa iri hati jugalah. Kerana dekat sangat Penang dengan Kedah tu dan banyak infrastruktur di Kedah sekarang ni memerlukan perbaikan dan juga pemerhatian daripada Yang Berhormat Menteri. Khususnya di Langkawi. Tak perlu iri hati ya Muhammad. Kita adil kepada semua. Malah di Kedah juga kita meneruskan projek-projek pembangunan. Di antaranya JT Kuala Kedah. Kita tambah baik. Sedang dilaksanakan projek itu, memang telah tertangguh sekian lama. Beberapa tahun ada macam-macam proses teknikal dan ditender semula. Tetapi saya dah bagi komitmen bahawa untuk JT Kuala Kedah itu yang menghubungi ke Pulau Langkawi, itu sedang dilaksanakan projek itu. Dan memang saya tahu bahawa dari segi pengurukan di Kuala Kedah dan Kuala Perlis itu memang menjadi isu dan masalah, dan kita cuba tangani supaya selesaikan isu pengurukan di sana dan tidak memberikan kesan kepada operasi feri di antara Kuala Kedah dan Kuala Perlis dengan Pulau Langkawi. Lapangan terbang Pulau Langkawi pun memang telah pun ditambah baik dan memang ada telah pun dinaik taraf sebelum ini. Jadi banyak lagi projek lain pengangkutan yang sedang dilaksanakan termasuk yang akan memberikan
keselesaan kepada pengguna-pengguna di negeri Kedah. Termasuklah apa yang saya sebutkan tadi untuk komuter utara. Menteri, Ya, Jalan Tun. dalam mesyuarat jawatankuasa khas, kita ada membincangkan juga tentang jeti Kuala Kedah tadi yang disebut oleh pihak Menteri tadi. Ada sedikit kekurangan keuangan dalam 25 ke 26 juta dalam projek keseluruhan tersebut. Jadi saya mohon kepada pihak Kementerian Terbabit untuk reconsider untuk menambah jumlah tersebut supaya projek itu dapat dijalankan dengan baik. Lebih maklum, apa yang kekurangan itu memang kita akan cuba berbincang dengan pihak Kementerian Keuangan. Memang saya tahu bahawa projek Kuala Kedah, jeti Kuala Kedah ini telah lama tertangguh. Dah 2 kali saya buat pengumuman, tahun 2019 saya dah buat pengumuman, tetapi malangnya tidak dapat berjalan dengan baik. Ada proses tender semula. Tahun ini saya telah memberikan pengumuman semula bahawa projek ini akan diteruskan. Dan apa-apa saja kekurangan kita akan cuba bincang dengan pihak Kementerian Keuangan supaya tidak memberikan kesan kepada pelaksanaan projek ini. Saya nak masuk kepada isu ataupun topik perolehan bas elektrik. Untuk makluman yang berhormat Puchong, pihak Prasarana Malaysia Berhad dipertanggungjawabkan untuk menyediakan perkhidmatan feeder bus bagi keperluan LRT 3. Prasarana telah melangkah dan mencadangkan sebanyak 150 buah bas elektrik dan 3 depo bas diperlukan bagi memenuhi keperluan first mile and last mile sepanjang jajaran LRT 3. Pecahan kos yang terlibat adalah seperti berikut. Kos perorehan 150 buah bas elektrik adalah dijangka sebanyak 210 juta berdasarkan harga pasaran semasa. Itu anggaran sajalah. Dia tak semestinya sampai ke harga tersebut, tetapi sebagai anggaran. Kos pembinaan 3 depo bas elektrik yang dilengkap dengan peralatan penyelenggaraan dan port pengecasan bas elektrik adalah sebanyak 390 juta ringgit. Itu pun anggaran. Memang dia tak ada value management lagi. Memang dari segi anggaran saja dan kita cuba rendahkan kos tersebut. Ia juga merangkumi pembinaan tempat parkir bas berbumbung, bas washing plant dengan izin, bangunan bekalan kuasa TMB dan lain-lain fasiliti berkenaan. Anggaran kos ini adalah tidak termasuk kos pengambilan tanah untuk 2 depo bas di sekitar Klang. Walau bagaimanapun, pengambilan tanah tidak diperlukan jika terbukti 2 lokasi cadangan depo bas di Shah Alam dan Johan Setia adalah sesuai di mana status tanah tersebut adalah milik kerajaan. Untuk makluman, depo bas sedia ada telah mencapai kapasiti maksima dan tidak dapat dinaik taraf di samping kedudukan yang tidak strategik bagi bas perantara elektrik kerana perjauhan dengan jajaran LRT 3. Namun demikian, Kementerian Pengangkutan melalui Prasarana akan mengkaji sedalam-dalamnya keperluan sebenar saiz dan bilangan depo bas yang diperlukan sebelum keputusan muktamad diambil. Cadangan perolehan bas secara model pajakan. Memang kita mengenal pasti bahawa penggunaan bas EV ini terutama di Lembah Kelang berpotensi sebagai satu wahana dalam pengurangan pelepasan karbon. Perancangan pembelian bas diesel dan EV bakal direalisasikan menerusi inisiatif Rapid Bus Fleet Replacement Program. Berdasarkan kajian yang dilaksanakan, total cost of ownership bagi pembelian bas EV adalah lebih rendah daripada bas diesel. Penetapan ini adalah dengan mengambil kira subsidi diesel daripada kerajaan. Selain itu, kos pembaikan dan penyelenggaraan bas EV juga adalah lebih rendah berbanding dengan bas diesel. Manakala berkenaan perihal perbandingan antara kaedah pembelian dan pajakan, petikan daripada kajian yang sama mendapati TCO bagi pajakan adalah lebih tinggi daripada pembelian langsung. Namun begitu, dimaklumkan bahawa pihak Rapid Bus sedang meneliti perancangan pelaksanaan kaedah pajakan bagi bas EV dengan mengambil kira keperluan pada masa kini dan juga perancangan yang lebih efektif untuk inisiatif jangka pendek. Hal ini kerana kaedah pajakan akan memberikan faedah dari aspek tiada perbelanjaan modal permulaan yang tinggi dan pemilikan aset serta risiko dipindahkan kepada pemberi pajak. Namun begitu, penggunaan bas EV yang cekap perlu mengambil kira ketersediaan infrastruktur pengecasan EV kerana ianya penting untuk meningkatkan penggunaan EV secara meluas dan mengurangkan kebimbangan jarak jauh. Okay. Yang berhormat, batu ada? Tak ada. Kalau tak ada, saya skip. Laluan yang berhormat Seri Gading? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, saya masuk yang berhormat Tuaran ada? Tak ada. Okay. Yang Berhormat Menteri, Ya, tanya soalan sikit. ya. Puan Yang betul. Kita telah mendengar tadi tentang bas yang disediakan di bandaraya dan juga bandar-bandar utama. Dan masa depan bas ni nampaknya agak terjamin. Saya nak tanya tentang masa depan teksi.
apakah perancangan kerajaan untuk mereka yang memandu teksi, apakah teksi ini akan diluput oleh zaman? Bagi bandar-bandar besar sebagai London, US, mereka ada identiti, ikon teksi mereka sendiri. Di Kuala Lumpur ni teksi merah putih. Jadi saya nak tanya Menteri, apakah ada masa depan bagi mereka yang memandu teksi ataupun Grab akan makan mereka? Terima kasih. Yang pertamanya, Yang Berhormat, dari segi perkhidmatan pengangkutan awam itu sangat bergantung kepada operator juga. Jadi apa sahaja pilihan kepada pengguna, dia mesti memberikan keselesaan kepada penumpang. Jadi apabila ditanya sama ada masa depan taksi ada atau tidak, sudah tentu ada masa depan. Tetapi dengan syarat juga mereka juga kena berubah dari segi bagaimana untuk mengatasi ataupun menggunakan pendigitalan, sistem online dan sebagainya, dan juga perkhidmatan mereka. Jadi itu juga sentiasa perlu diberikan perhatian. Tetapi sama ada ia diambil alih secara sepenuhnya oleh e-hailing, itu sangat bergantung kepada pasaran. Jadi dalam sistem ataupun dasar yang telah pun kita laksanakan di negara kita, kita membenarkan kedua-dua mod ini untuk beroperasi secara bersama, iaitu taksi dan juga e-hailing. Dan untuk taksi, mereka juga boleh menawarkan perkhidmatan mereka melalui aplikasi e-hailing. Jadi tak betul mengatakan bahawa Grab saja, tetapi kerana e-hailing bukannya pasal Grab saja. Grab itu salah satu syarikat. Tetapi konsep e-hailing itu memang telah menjadi satu pilihan kepada ramai penumpang pada hari ini. Jadi saya harap bahawa Yang Berhormat juga boleh memberikan pandangan-pandangan ataupun cadangan-cadangan bagaimana kita dapat menambah baik perkhidmatan taksi ini supaya kebajikan pemandu-pemandu taksi juga dapat diberikan perhatian. Okay. Puan Ketua, saya masuk kepada isu udara sebab saya lihat ada juga isu-isu yang perlu diberikan perhatian. Sedikit YB. Ya. Sebelum masuk udara tadi, saya rasa tadi kita dah pergi darat, laut dan sekarang ke udara. Laut sudah ya? Sikit. Saya ada bertanya tentang bagaimana dengan kes rakan-rakan pemandu lori kita sekarang ini sedang berbuat piket di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Mohon respon daripada pihak menteri. Yang Berhormat, ini soal piket ini, kita juga kena lihat bahawa apa yang menyebabkan piket ini. Piket ini kerana ada penguasaan. Pada masa yang sama, saya sebagai menteri, saya tak boleh mengatakan ataupun minta pihak JBJ jangan kuasakan undang-undang. Jadi pengimbangan itu mesti diberikan. Kita faham bahawa keluhan daripada pemandu-pemandu sebab dia kata penguasaan yang terlalu tegas. Tapi kalau kita tak membuat penguasaan, pihak orang ramai pula marah kita. Kerana kebelakangan ini juga berlaku beberapa kemalangan yang melibatkan lori-lori yang overloading ataupun membawa muatan yang berlebihan. Jadi kita memang perlu menguasakan undang-undang sedia ada. Tetapi pada masa yang sama kita juga engage. Pihak JBJ juga buat engagement dengan Persatuan Lori Tipper umpamanya. Untuk mencari satu kaedah bagaimana membolehkan supaya operasi mereka berjalan dengan lebih lancar. Pada masa yang sama, isu undang-undang juga dipatuhi. Itu sesuatu yang kita laksanakan dan saya yakin bahawa kita cuba cari jalan penyelesaian yang baik supaya ia memberikan satu keadaan di mana pihak operator ataupun pemandu lori boleh membawa lori mereka dan beroperasi seperti biasa. Pada masa yang sama, pihak orang ramai juga dapat dijamin keselamatannya. Jadi saya berharap Yang Berhormat, dalam perkara ini kita lihat kedua-dua belah. Supaya jangan lihat bahawa pihak penguasaan apabila dijalankan penguasaan yang tegas, maka kita juga menekan supaya jangan dibuat penguasaan. So, kalau begitu, itu mesej yang salah juga kepada pegawai-pegawai kita penguasaan kerana mereka menjalankan tugas untuk mengkuatkuasakan undang-undang supaya apa yang berlaku yang menyebabkan kemalangan-kemalangan ini dapat dihindarkan. Jadi saya harap ada satu pengimbangan dalam pertimbangan tersebut. Sikit. Menteri, dalam ucapan saya pun, Yang Berhormat Menteri, kita tidak menyebelahi mana-mana pihak. Yang kita katakan mencari titik tengah dan saya amat setuju dengan kenyataan Menteri tadi. Sehingga kan saya juga mencadangkan penggunaan teknologi kamera wait in motion untuk kita menyelesaikan permasalahan ini. Sebab kita tahu pertimbangan antara nyawa satu
Keduanya juga pertimbangan kepada pemandu-pemandu lori. Jadi itu hujah kami tadi, bukannya kami menyebelah mana-mana pihak. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Jerantut. Untuk makluman, weight in motion memang kita sedang laksanakan. Memang saya rasa tender untuk weight in motion itu telah pun dimasukkan dan kita nak tender untuk dapatkan peralatan weight in motion itu. Tetapi ada juga kekurangan dia kerana weight in motion ini kita tak boleh letak di mana-mana saja. Satu kosnya. Yang keduanya mungkin kita hanya letak di jalan-jalan utama. Tapi kita juga bimbang ada kesannya, ada kesan sampingannya. Apabila kita letak di jalan utama, pemandu-pemandu sekarang ini ada ways. Dia akan cari jalan singkat. Nanti pula masuk jalan kampung, jalan taman perumahan, nanti pula satu masalah lain akan berlaku. Jadi itu juga ada pengimbangan yang perlu kita pertimbangkan. Jadi saya faham bahawa kita perlu beredah mengikut perubahan zaman. Dari segi pelaksanaan penguasaan memang kita memerlukan teknologi yang lebih baru. Pada masa yang sama mereka sentiasa mereka nak meminta pihak JPJ mengkaji semula berat dalam muatan yang dibenarkan. Memang kita sedia mempertimbangkan, tetapi bidang tugas ataupun kuasa untuk memberikan kelulusan itu untuk berat dalam muatan bukannya terletak dalam Kementerian Pengangkutan. Kita juga perlu merujuk kepada Kementerian Kerja Raya kerana keselamatan ataupun keberatan yang dibenarkan di atas sesuatu jalan raya itu terletak di bawah pihak Kementerian Kerja Raya. Itu juga kita memerlukan pandangan dan juga kerusan daripada pihak KKR. Ya. Saya setuju Menteri. Sebelum Menteri pergi kepada pengangkutan udara ni, antara yang saya bangkitkan dalam ucapan pembahasan saya baru ni ialah berkait status terkini Terminal Bersepadu Gombak yang sekarang masih belum beroperasi. Terminal Bersepadu Gombak nanti saya berikan jawapan bertulis Muhammad. Menteri. Ya, Pagu. Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak tanya perkara ini kerana saya faham Yang Berhormat memang boleh jawab soalan ini. Iaitu tentang kemajuan high speed rail yang saya fikir dulu pun telah dibincang dalam kabinet. Kita telah pun menyelesaikan masalah kita dengan Singapura walaupun kita terpaksa membayar ganti rugi. Jadi itu bermakna bahawa tidak ada lagi kaitan kita dengan Singapura walaupun Singapura berminat untuk menyertai. Saya nak tahu sama ada perancaman masa depan. Kerana rasa saya itu telah pun diteliti halus dulu. Nampak memang dikatakan viable. Malahan bukan setakat ke Kuala Lumpur. Perancangan seterusnya untuk pergi ke utara sampai ke Bangkok. Kerana di Thailand sudah ada pun satu high speed rail yang mereka sedang bina sekarang untuk turun ke selatan sampai ke Semenanjung. Jadi saya nak tahu apa perkembangannya, ada nak diteruskan ataupun tidak. Terima kasih Yang Berhormat Pagu. Seperti yang Berhormat Pagu tahu bahawa memang perjanjian bilateral dengan Singapura itu telah pun ditamatkan. Apabila semasa zaman pentadbiran Yang Berhormat Pagu telah pun memutuskan supaya perjanjian itu ditamatkan dan pampasan telah pun diberikan kepada pihak Singapura. Jadi kita bebas untuk menentukan hara tuju yang baru. Apa yang dilaksanakan sekarang ini ialah kita sedang mencari satu model baru pelaksanaan. Model pelaksanaan baru yang kita cubakan ialah mencari sama ada pihak swasta boleh menampung perbelanjaan capex untuk membina jajaran ini dan juga dari segi sistemnya, dari segi tracknya dan juga mengoperasikan perkhidmatan tersebut. Tetapi satu perkara prinsip yang kita perlu persetujui ialah ia mesti menghubungkan antara Kuala Lumpur dengan Singapura secara point to point. Sebab kalau dia hanya sampai ke Johor Bahru, dia tidak akan menjadi viable kerana dia tidak menghubungkan dua bandaraya yang terbesar ataupun bandaraya utama di ASEAN ini. Jadi mesti menghubungkan antara Kuala Lumpur dengan Singapura. Kalau nak hubungkan dengan Singapura, maka kita juga memerlukan persetujuan mereka dari segi pelaksanaannya. Setakat ini, walaupun baru-baru ini, beberapa hari yang lalu kita telah mengadakan leadership retreat dengan pihak Singapura, perkara ini masih belum dibincangkan kerana kita pada ketika ini, pihak Malaysia melalui MyHSR Corp sedang melaksanakan RFI, Request for Information, yang memang telah pun berlalu beberapa bulan. Banyak syarikat yang berminat, mereka telah menghantar proposal. Ada yang minta supaya diberikan sedikit masa lagi untuk mereka mengutamakan cadangan mereka. Kita sedang pertimbangkan sama ada diberikan masa tambahan. Tapi kita nak mencari satu kaedah pembiayaan yang sesuai terlebih dahulu sebelum kita pergi mencadangkannya kepada pihak Singapura.
Seperti yang dipertimbangkan sebelum ini. Mengapa kita nak lihat kembali model pelaksanaannya? Kerana kita tahu bahawa sebahagian besar track di antara HSR ini terletak dalam bumi Malaysia. Jadi sudah tentunya kita nak melihat satu model pembiayaan yang lebih memberikan kelebihan kepada negara kita. Tetapi pada masa yang sama, apa sahaja pengoperasian track ini juga memerlukan persetujuan daripada pihak Singapura. Jadi kita kena cari satu kaedah di mana ia boleh dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Setakat ini RFI sedang dijalankan. Apabila siapnya RFI ini akan kita bentangkan kepada kabinet. Kalau kabinet bersetuju, maka kita akan berbincang dengan pihak Singapura. Saya rasa Yang Berhormat, pada tahap ini kita hanya fokus dulu kepada di antara Kuala Lumpur ke Singapura. Kuala Lumpur ke Bangkok itu mungkin fasa kedua yang memerlukan satu capex yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada apa yang untuk diperlukan untuk Singapura. Untuk KL Singapura pun saya rasa bukannya mudah untuk sektor swasta untuk membiayai keseluruhannya, tetapi kita terbuka untuk menerima cadangan-cadangan yang ingin disampaikan. Terbaik sahabat semua. Itu dia kita mendengar dan melihat ya bagaimana jawapan padu, terutamanya perkara yang pertama tadi yang dibincangkan sahabat semua ya, apabila ahli parlimen daripada Permatang Pau, kalau saya tidak silap ini daripada Parti PAS, membuat tuduhan. Awalnya katanya semua rosak. Ya, ferry yang baru semua rosak. Apabila ditanya katanya lagi satu yang tidak berfungsi. Apabila ditanya lagi katanya ya tidak yang rosak. Aduh, inilah ya kebangangan, kebobrokan ya. Buat fitnah, tuduhan dulu baru apabila ditanya di soal koyak habis. Lepas tu berani pula untuk menegakkan benang yang basah. Inilah ya modus operandi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada Parti Islam se-Malaysia ini. Apa yang mereka buat? Fitnah, tuduh dulu, kemudian kesannya. Itulah. Akhirnya semasa mereka membuat tuduhan itu, benda itu sudah dipotong, videonya diambil untuk diviralkan. Inilah modus operandi daripada Parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Kita tahu itulah cara-cara mereka untuk menyebarkan tuduhan, fitnah ya, dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat semua? Anda setuju atau tidak? Berikan komen dalam ruangan komen. Dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam masa lainnya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.